Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Muhammad Zaki dari kelas Bahasa Melayu 1 dengan nombor kad matrik P21083901. Pada hari ini, saya akan mempromosikan satu penghasilan produk yang telah saya bina atau saya gunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid tahun 5. Sebelum melangkah lebih jauh, ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Idawati selaku pensyarah bagi kursus EDUP 3133 yang sentiasa memberikan bimbingan dan dorongan sepanjang melaksanakan tugasan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Tidak lupa juga ucapan terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi mendengar mengenai video promosi penghasilan produk saya pada hari ini. Produk yang ingin diperkenalkan oleh saya adalah berpandukan kepada Google Site yang telah saya bina. Pembinaan Google Sites yang dihasilkan dapat digunakan oleh para pelajar tahun 5 dan juga guru-guru di sekolah rendah dengan temanya di bawah tema bahaya dalam senyap. Rancangan pengajaran harian juga telah dibina dengan menggunakan model Azure yang mana model ini menggunakan satu pendekatan sistematik dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran yang sangat efektif. Penggunaan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar adalah berdasarkan kepada bahan multimedia yang digunakan. Jadi, pada hari ini saya akan mengetengahkan antara 3 aplikasi yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran melalui tajuk bahaya dalam senyap. Antara aplikasi yang boleh digunakan ialah Pick a Name atau Wheel of Name, WordWall dan juga aplikasi Kahoot. Baiklah, antara objektif utama dalam pembinaan bahan bantu mengajar dan juga bahan bantu belajar yang berasaskan kepada bahan multimedia adalah untuk melibatkan semua murid dalam sesi PDP serta bagi menarik minat pelajar dalam proses pembelajaran yang lebih seronok dan juga gembira. Suasana pembelajaran juga lebih bersifat aktif kerana murid-murid gembira bermain permainan yang diadakan oleh guru. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini, murid lebih terdedah dengan teknologi dan kebanyakan daripada murid juga selalu mencari bahan pembelajaran sama ada di sekolah ataupun di rumah dengan melayari laman sesawang internet. Dengan menggunakan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar yang berasaskan kepada teknologi dapat memberikan murid lebih bersemangat ketika belajar dan menjadikan mereka lebih mudah memahami dengan adanya infografik ataupun pergerakan-pergerakan animasi yang membolehkan mereka lebih cepat faham sesuatu pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi Kahoot dapat menarik minat pelajar kerana adanya bunyi muzik ketika soalan dipaparkan dan sekaligus menjadikan permainan Kahoot sangat menarik. Aplikasi Kahoot ini juga terdiri daripada beberapa pilihan jawapan yang bukan hanya berwarna tetapi perlu dipilih oleh pelajar pada skrin telefon pintar mereka maupun laptop yang dibawa oleh mereka. Kemudian, aplikasi ini adanya terdapat beberapa tempoh masa yang diberikan oleh guru bagi setiap soalan yang menyebabkan mereka perlu menjawab dengan cepat. Bukan itu sahaja, dengan menggunakan aplikasi Kahoot ini juga, guru boleh menganalisis tahap pemahaman pelajar bagi setiap soalan kerana bilangan pelajar yang menjawab bagi setiap pilihan jawapan akan tersenarai di skrin hadapan kelas. Bukan itu sahaja, dalam penyataan masalah juga ada membincangkan mengenai beberapa masalah atau kekangan yang terpaksa dihadapi oleh guru dan juga pelajar pada masa kini, terutamanya semasa waktu mereka di dalam kelas. Contohnya, seperti yang kita dapat lihat pada masa kini, proses pembelajaran hanya berpusatkan kepada guru semata-mata dan tidak melibatkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Pelajar hanya lebih mendengar kepada kaedah pengajaran guru semata-mata tanpa bertanyakan soalan kepada guru. Kebanyakan guru pada hari ini hanya
mengajar dengan menggunakan kaedah chalk and talk sahaja, di mana kaedah chalk and talk ini akan menyebabkan murid mudah berasa bosan dan tidak tertarik dengan sesi pengajaran guru di dalam kelas. Oleh itu, untuk menjadikan proses pembelajaran dua hala dan adanya komunikasi antara guru dan murid, antara salah satu aplikasi yang boleh digunakan adalah Pick a Name atau Wheel of Name, di mana aplikasi ini sesuai digunakan oleh guru terutamanya dalam sesi soal jawab, kerana guru boleh mendapatkan maklum balas daripada murid secara rawak. Guru juga tidak perlu bertanyakan soalan kepada beberapa orang murid yang hanya dikenali oleh guru sahaja. Bukan itu sahaja, semua murid juga berpeluang untuk menjawab soalan daripada guru dan adanya komunikasi dua hala. Sebagai contoh, berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah dibina pada langkah kedua dengan bertemakan bahaya dalam senyap, guru perlu memilih murid untuk melakonkan semula kaedah pemberian vaksin berdasarkan kepada gambar yang diberikan. Oleh itu, dengan menggunakan aplikasi ini, beberapa nama orang murid dapat dipetik oleh guru dan murid-murid ini boleh menonjolkan bakat mereka dalam sesi persembahan di hadapan kelas. Produk yang ketiga ialah dengan menggunakan aplikasi WordWall. Aplikasi WordWall merupakan salah satu web aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat game berdasarkan kepada kuis. Aplikasi ini khusus bertujuan sebagai sumber belajar, media dan juga alat penilaian yang menyenangkan bagi murid. Bukan itu sahaja, penggunaan aplikasi WordWall ini boleh digunakan bagi tema bahaya dalam senyap, bahkan boleh digunakan dalam subjek-subjek lain. Aplikasi ini juga boleh mencipta lingkungan bermain yang menarik, kreatif dan inovatif kerana suasana pembelajaran yang bukan sahaja senang tetapi juga menarik minat murid. Antara hasil dapatan dengan menggunakan beberapa aplikasi di atas, proses PDP dapat berjalan dengan lebih lancar dan juga terancang. Murid dapat memahami topik pembelajaran dengan lebih menyeluruh dan dengan mempunyai pelbagai kaedah pengajaran oleh guru. Kelebihan-kelebihan penggunaan aplikasi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja dapat meningkatkan daya kefahaman murid, sekaligus dapat meningkatkan tumpuan murid di dalam kelas. Hasil daripada pengaplikasian produk-produk tersebut bukan hanya dapat merangsang daya ingatan pelajar dengan lebih mudah kerana murid lebih cenderung dengan persembahan grafik yang ditayangkan. Mereka juga tidak hanya bergantung dengan nota dan catatan yang diberikan oleh guru sahaja. Kebanyakan nota dan catatan yang diberikan oleh guru hanya akan membuatkan murid menjadi lebih tidak seronok untuk belajar kerana mereka kurang faham kerana tiada simbol grafik. Baiklah, untuk hasil dapatan kedua pula ialah murid dapat dididik dalam mendalami ilmu mengenai dunia teknologi. Di samping juga guru dapat melatih murid untuk lebih bersedia dalam menghadapi cabaran dalam dunia pendidikan yang lebih mencabar. Penggunaan komputer maupun telefon pintar pada masa kini sangat dititik beratkan bagi memberi persediaan kepada murid untuk membuat persiapan awal bagi mereka lebih celik IT atau lebih celik komputer bagi menyahut seruan kerajaan agar melahirkan satu generasi yang celik komputer menjelang pada abad ke-21 bermula dengan mendidik mereka daripada peringkat awal lagi. Kelebihan yang seterusnya ialah memudahkan guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid. Penggunaan ICT dalam pengajaran dapat menarik tumpuan pelajar dan memudahkan pelajar dalam sesi pembelajaran. Bahan yang digunakan oleh guru juga boleh dikongsi bersama guru-guru lain walaupun berbeza subjek. Secara keseluruhannya, pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang bersifat multimedia dan interaktif beranimasi. Setiap guru dan juga pelajar, tidak kira yang berada di bangku sekolah rendah maupun sekolah menengah, mestilah didedahkan kepada teknologi multimedia bagi mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi masa depan pendidikan yang lebih mencabar.
Persiapan awal dalam pendidikan komputer dan teknologi multimedia akan memudahkan para guru dan pelajar agar celik IT dan tidak mengalami kejutan budaya multimedia pada masa yang akan datang. Saya rasa setakat itu sahaja video promosi saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.